Hai guys, what's up? Assalamualaikum semua. Welcome to channel Faiz Cerita. Hai guys, apa khabar korang semua yang tengah tengok ni? Aku berharap korang semua yang tengah tengok ni berada dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Terima kasihlah banyak-banyak kepada korang semua yang sudi untuk tengok video kali ni. Dan aku harap korang yang tengah tengok ni sudi stay sampai habis. Dan juga buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan aku ucapkan buat korang guys. Dan aku harap korang jangan lupa untuk support Faiz Cerita hanya dengan klik subscribe, like dan share. Dan korang juga boleh follow Faiz Cerita di platform media sosial yang lain seperti yang tertera di ruangan description di bawah. So guys, sebelum aku memulakan penceritaan dalam video kali ni, aku nak minta maaf banyak-banyaklah kepada semua yang sudi support Faiz Cerita. Sekiranya ialah saya dah jarang upload video-video kisah-kisah seram dan sebagainya kerana ada mempunyai sedikit masalah yang rasanya tak perlulah dikongsikan ataupun nak diceritakan. Cukuplah korang sentiasa memberi support, stay support Faiz Cerita dan mendoakan yang baik-baik buat saya. Dan saya juga mendoakan korang semua agar korang semua dipermudahkan urusan, sihat selalu, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Amin. So guys, bukan itu sahaja, aku juga nak bagi tahu dengan korang yang aku nak minta maaf lah macam biasa sekiranya sepanjang penceritaan mungkin ada kata-kata yang kurang jelas, kata-kata yang kurang menyenangkan ke yang buat korang tak selesa. Aku minta maaf banyak-banyak guys di atas segala kelemahan lain, kesilapan lain dan sebagainya lah. Tak kisahlah apa saja yang kurang selesa di mata korang, aku minta maaf banyak-banyak dan aku akan cuba perbaikilah untuk memberi yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. Dan aku nak ingatkan korang juga, setiap penceritaan yang ada di Faiz Cerita ni hanyalah sekadar perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Jadi baik guys, kisah seram yang aku nak share dalam video kali ni mungkin tidak begitu panjang macam kisah-kisah yang lain, ringkas tapi tidaklah ringkas sangat. Lebih kurang lah guys, nak kata ringkas pun tidak, nak kata panjang sangat pun tidak. Dan kisah ni dikatakan kisah benar. Kisah ni dikongsi dari seseorang yang dikenali dengan nama Abang Imran. So guys, kisah seram Abang Imran ni, apa yang dia beritahu, seingat dia lah, peristiwa yang menyeramkan ni berlaku ke atas diri dia pada tahun 2015. Dan kejadian ni berlaku apabila dia waktu tu dalam perjalanan nak balik tau, nak balik ke rumah. Bila sampai je dekat rumah, dalam tak disedari tu dia ada terbawa balik entiti guys. So kalau korang nak tahu kisah Abang Imran ni seram ke tidak kan, korang kena stay sampai habis. Untuk pengenalan kisah Abang Imran ni sekadar perkongsian lah apa yang dia sharekan. Dia dengan isteri dia ni kedua-duanya berasal daripada Melaka, tetapi mereka menetap dekat JB. Pada tahun 2015 Abang Imran ni dia bekerja dekat KL dan isteri dia pula waktu tu memang duduk dekat JB. Kiranya dia dengan isteri dia ni PJJ lah. Dan seingat Abang Imran lah, dia kata kalau tak silap ada satu hari tu iaitu pada hari Jumaat, minggu tu kata dia dah balik dekat JB. Lepas tu pula keesokan paginya bersamaan dengan hari Sabtu lah, dia dengan isteri dan anak-anak semua balik ke kampung halaman dia iaitu di Melaka. Kata Abang Imran, kebetulan hari Sabtu tu company Abang Imran bekerja ni, mereka ada menyediakan macam malam dinner tau, malam dinner untuk pekerja lah. Dan seingat Abang Imran, dia bagi tahulah event dinner company tu berlangsung pada pukul 8 sampai 12 malam. Abang Imran bagi tahu bila dia dah sampai dekat Melaka dalam waktu petang macam tu, dia pun berseorangan lah, sorang-sorang bertolak ke KL untuk menghadiri company dinner tu. Yang company tu buat dinner ni dekat salah sebuah restoran yang terletak di KL. Dan dia kata masa tu memang dia tak bawa lah anak isteri dia ditinggalkan dekat rumah bersama dengan mak dia. Jadi tak lama kemudian Abang Imran pun sampailah dekat restoran tu. Lepas dah sampai, dah makan apa semua, dah habis acara semua, dia pun bertolak lah daripada KL ke Melaka yang katanya waktu tu pada pukul 12.30 malam. Dalam perjalanan Abang Imran ni daripada KL nak bertolak balik ke Melaka ni, dia kata keadaan waktu tu sejuk je. Lepas tu dekat highway pun kenderaan dah macam kurang, dah tak banyak kereta tau. Dan kata dia ketika dia berada di antara Seremban Melaka, Abang Imran bagi tahu waktu tu dia rasa bosan sangat. Pada masa tu juga dia kata dia ada terasa macam sedikit lah rasa mengantuk. Jadi oleh sebab tu dia pun ambil keputusan buka radio kuat-kuat, pasang lagu, siap menyanyi lagi guys.
Lagu bukan biasa-biasa, lagu bahasa Inggeris. Dan lagu tu pula kata Abang Imran memang agak popular ketika tu. Dia pun yelah nak hilangkan rasa mengantuk, hilangkan rasa bosan kan, dia buka dia kuat-kuat nyanyi lah. Tak tahulah lagu apa kan. Itu andaian aku je lah, tak mana ada lagu tu tak ada lah. Macam tu lah, dah nyanyi apa semua, enjoy lah bersorangan dalam kereta. Dan pada masa yang sama, Abang Imran ni dia macam dapatkan pasti tau. Tiba-tiba dia ada satu perasaan yang macam gelisah. Lepas tu dia macam ada satu rasa yang macam tak tenteram. Dia pun pedulikan semua rasa tu. Dia pun meneruskanlah perjalanan dia nak balik ke Melaka ni. Tak lama kemudian Abang Imran pun sampailah dekat rumah dia dekat Melaka tu. Dan waktu dia sampai dekat rumah tu dalam pukul 3 pagi guys. Dia dah sampai dekat rumah, Abang Imran bagi tahu. Dia pun masuk ke rumah, mandi, bersiap apa semua. Lepas tu dia pun nak baring, nak tidur lah. Kira-kira dalam setengah jam Abang Imran tu melelapkan mata dia. Anak lelaki dia yang ketika itu berumur 4 tahun tiba-tiba menjerit. Lepas tu menangis tau sambil tidur. Bila dengar anak dia menangis macam tu dan menjerit macam tu, Abang Imran bagi tahu dia dengan isteri dia pun terkejut lah. Mereka pun bangun, pergilah menenangkan anak mereka tu. Dan pada waktu tu Abang Imran bagi tahu dia memang tak syak apa-apa. Memang tak ada rasa lah apa-apa yang pelik-pelik, memang tak ada. Dan tak lama kemudian anak dia tu pun dah tidur semula. Dia ingat dah okey lah, naklah sambung tidur balik. Selepas 15 minit daripada kejadian anak dia menangis ni tadi, anak buah lelaki dia pula guys, yang ketika itu berumur 3 tahun, menangis melalak dekat dalam bilik. Tapi bukanlah dekat dalam bilik yang sama, dekat bilik sebelah. Dan anak buah dia tu tadi yang menangis ni pula ditenangkan oleh mak dan ayah dia lah. So kata Abang Imran, apa yang berlaku kepada anak lelaki dia tadi dengan anak buah dia ni, dia dengan isteri dia memang tak ambil kisah. Memang yelah tak pedulikan lah. Sebab ingatkan biasa-biasa je, mungkin yelah mimpi ke, mengigau ke, jadi mereka tak hiraukan lah. Abang Imran dengan isteri dia pun masuk tidur. Bila menjelangnya waktu subuh guys, Abang Imran agak terperanjat tau, terkejut. Sebab dia kata dia dapat tahu anak buah dia ni tadi baru sahaja selesai menjerit dan menangis. Tapi pada waktu Abang Imran bangun ni, anak buah dia dah tidur lah. Cuma yelah dia terkejut lah. Sebab bila dia bangun tidur tu, tak pastilah adik ke, adik ipar Abang Imran ke, dia bagi tahu yang anak mereka ni baru dia tidur, baru habis mengamuk dan menangis. Jadi Abang Imran terperanjat lah. Uish, lama sangat tu, dah beberapa jam dah. Ingatkan sekejap je, rupanya baru je anak buah dia waktu tu habis mengamuk. Dan mak ayah kepada anak buah Abang Imran ni pun agak pelik. Sebab pada waktu tu anak mereka ni berkelakuan pelik dan tak pernah pun berlaku macam tu. Kebetulan dekat rumah tu ada adik bongsu dia. Adik bongsu dia ni pula memang boleh melihat benda-benda gaib ni. Adik bongsu Abang Imran ni datanglah dekat Abang Imran ni. Ingatkan nak cakap apa tau. Memang terkejut lah guys. Adik dia tanyalah dekat Abang Imran ni, "Engkau daripada mana ni bang? Engkau balik ke rumah ni, engkau bawa apa?" Abang Imran pun macam pelik lah. "Apa benda yang aku bawa balik? Apa maksud engkau ni?" Dia tanyalah dekat adik dia. Tapi jawapan adik dia guys memang mengejutkan. Sebabnya memang tak pernah berlaku Adik dia bagi tahu dekat Abang Imran ni, "Engkau tahu tak apa yang kau bawa balik? Engkau bawa balik Cik Ponti tu." Uish, terkejut lah Abang Imran, terus dia terperanjat lah. Jadi kata Abang Imran, tak heran lah kenapa anak dia dengan anak buah dia tiba-tiba menangis, menjerit, mengamuk tak tentu pasal, tak boleh tidur berjam-jam. Kenapa adik bongsu Abang Imran boleh tahu yang Abang Imran ni terbawa balik Cik Pon tu guys? Kata adik dia, dalam pukul 5 pagi adik dia ni nak pergi tandas. Masa dia keluar daripada bilik nak pergi tandas, dia ada ternampak satu entiti tau berada dekat ruang tamu guys. Adik dia pun tengoklah dengan lebih dekat sebab nak pastikan apa benda tu. Sekali dia tengok-tengok guys, memang betul guys, Cik Pon guys. Rambut dia panjang tapi dia menunduk aja macam tu. Ui, seram guys. Tapi kata adik bongsu Abang Imran ni, bila dia dah nampak, dia tak hiraukan lah. Dia buat tak tahu je. Bila dah masuk waktu pagi, matahari pun dah naik apa semua kan, memang agak kecoh jugalah dekat rumah masa tu. Dan kata Abang Imran, agak teruk jugalah guys, dia dimarahi oleh mak dia. Katanya ialah Abang Imran ni cuai sampai terbawa balik entiti masuk dalam rumah. Masa tu dia tak baca doa guys, dia terlupa.
Dan sepanjang perjalanan tu pula dia asyik berhibur je. Kan dia menyanyi tadi lagu Inggeris apa semua tadi kan. Jadi dia memang yalah mengakui lah silap dia. Tapi dia kata dia bersyukur lah guys, sepanjang perjalanan dia nak balik ke Melaka tu, dia tak adalah kena kacau teruk-teruk ke, tak adalah kena ganggu ke. Dan paling penting dia tak nampak lah apa-apa entiti yang menjelma depan mata dia. Sebab dia kata kalau benda tu berlaku, lagi teruk pengakhiran dia. So disebabkan itu, dia kata pengalaman ni membuatkan dia lebih berhati-hati ketika memandu lah. Lagi-lagi bila masuk ke waktu tengah malam, tengah pagi. So apa yang Abang Imran dia bagi tahu, last sekali dia juga mengingatkan kepada kita semua agar membaca doa lah sebelum memulakan perjalanan nak ke mana-mana, supaya lebih berhati-hati dan tak berlaku lah kejadian macam yang dialami ni guys. So itu sajalah guys perkongsian dalam video kali ni. Tidaklah begitu seram sangat, tapi perkongsian Abang Imran ni dia kata kisah benar, walaupun ianya dah lama berlaku pada tahun 2015. Aku minta maaf banyak-banyak sekiranya perkongsian kisah dalam video kali ni agak begitu pendek, tidak begitu panjang dan tidak banyak elemen-elemen seram yang ada dalam kisah Abang Imran ni. Memang sewaktu beliau nak kongsikan kisah ni pun dia rasa serba salah. Dia rasa macam macam nak kongsi tapi malu, sebab benda yang berlaku ni waktu dia lalui tu dia pun tak seseram. Bila dia dapat tahu je kan, adik dia bagi tahu tu, barulah dia timbulnya rasa seram. Ini kan pula dia nak kongsikan untuk kita semua dengar. Tapi apa-apa pun dia bagi tahu, kisah dia ni bolehlah dijadikan pengajaran untuk kita semua. So guys, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Dan aku nak tanya korang ada tak pengalaman macam Abang Imran ni, yang korang pergi mana-mana, lepas tu balik pagi, dalam tak sedar ada benda yang ikut balik. So kalau korang ada pengalaman yang sama, korang boleh komen je dekat ruangan komen di bawah. Dan kalau korang ada kisah-kisah seram, misteri yang korang nak share kan, korang boleh emailkan je di Faiz Cerita. Jadi insyaAllah aku akan kongsikan kisah korang di dalam video di masa akan datang, sekiranya kalau korang tidak keberatan. Terima kasih banyak-banyak guys. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudah support Faiz Cerita, yang sudah tengok video kali ini. Dan maafkan di atas segala salah silap jika ada kekurangan. Dan yelah, kisah ni agak betul pendek kan, so aku minta maaf banyak-banyak. Dan aku akan cuba perbaiki untuk beri yang terbaik buat tontonan korang semua yang tengah tengok ni. So guys, sekali lagi aku nak beritahu dengan korang, aku tak dapat nak belajar kebaikan korang semua yang sudi untuk support Faiz Cerita. Tetapi guys, aku tidak akan lupalah untuk mendoakan korang semua agar korang semua ni dikurniakan kesihatan yang baik, rezeki yang luas, kesihatan yang baik, dan dipanjangkan umur buat korang semua. Amin. So guys, itu sahaja dalam video kali ni. Please stay tune guys untuk next video. InsyaAllah. Sekian dari Faiz Cerita. Assalamualaikum.